Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak berkongsi tentang kisah riwayat Bilal bin Rabah. Okey. Okay, Bilal bin Rabah ialah seorang sahabat Nabi dan muazzin pertama dalam Islam yang dipilih sendiri oleh Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan di Mekah pada 5 Mac 580 Masihi bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 44 SH. Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang hamba yatim Bani Jumah yang berada di bawah jagaan Umayyah bin Khalaf. Setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi dengan membawa risalah Islam, Bilal menjadi antara orang-orang yang paling awal memeluk Islam. Dan beliau meninggal pada usia 57 tahun pada tahun 640 Masihi bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 19 Hijrah. Okay, seterusnya ialah kelahiran dan awal hidup Bilal bin Rabah. Okey, Bilal bin Rabah dilahirkan di Mekah di Hijaz pada tahun 580. Ayah beliau bernama Rabah dan ia bukan seorang hamba Arab dari Bani Jumah, manakala ibu beliau bernama Hamamah dari Habsyah. Dengan dilahirkan sebagai seorang hamba, beliau terpaksa bekerja untuk tuan beliau iaitu Umayyah bin Khalaf. Dengan kerja kerasnya, Bilal diiktiraf sebagai hamba yang bagus dan diberi tanggungjawab memegang kunci kepada bahala Arab. Namun, sifat perkauman dan peraturan adat Arab menghalang beliau daripada mendapat jawatan yang tinggi. Ialah sebab Bilal ni kan orang yang berkulit gelap. Lagi satu, dia pun hamba. Okey, penampilan Bilal bin Rabah. Okey, dalam buku Bilal bin Ibnu Rabah oleh Muhammad Abdul Rauf, beliau menyatakan yang Bilal ni mempunyai ketinggian yang segak dan menawan, berkulit perang gelap dengan mata yang berkilauan, hidung yang halus dan kulit yang berseri. Beliau dikurniakan dengan suara yang garau, merdu dan bergema. Dan beliau juga mempunyai janggut yang halus pada kedua-dua belah pipinya. Dia turut dianugerahkan dengan kebijaksanaan, bermaruah dan mempunyai nilai diri. Dan manakala dalam buku The Life of Muhammad oleh William Muir, Bilal, dia describe Bilal ni seorang yang tinggi, gelap dengan ciri-ciri orang Afrika dan mempunyai rambut yang tebal. Muir juga menyatakan bahawa Ali pembesar Quraisy membenci Bilal dan memanggil beliau Ibnu Sauda yang bermaksud anak perempuan yang hitam. Okey, kisah pengislaman Bilal bin Rabah. Okey, ketika beliau iaitu Nabi Muhammad bermula berdakwah, Ali pembesar Quraisy merancang apa yang patut dibuat dengan baginda. Dan manakala Bilal yang ketika itu mengikut tuan beliau, Umayyah, terdengar tentang Nabi Muhammad dan ajarannya tentang Tuhannya Isa. Beliau terpesona dengan Islam dan menjadi antara 9 orang yang pertama memasuki Islam. Okey, seterusnya ialah penyiksaan Bilal bin Rabah. Yang ini berlaku selepas Bilal bin Rabah memeluk Islam. Okey, daripada sisi kanan, itu adalah contoh gambar bagaimana Bilal diseksa oleh tuannya. Okey. Apabila Umayyah dapat tahu dia mula menyeksa Bilal dan disakiti oleh Abu Jahal, Umayyah mengikat Bilal dan menghalang beliau keliling Mekah sementara kanak-kanak mengejeknya. Bilal tetap enggan mengecam Islam dan terus menerus mengucap Ahadun Ahad yang bermaksud Tuhan yang Esa. Akibat marah dengannya, Umayyah menyebat dan memukul Bilal. Bilal diikat di atas
tanah pasir yang panas. Kemudian dia meletakkan batu yang besar di atas dada Bilal. Dan dia punya kisah penyiksaan ni dia sampai ke telinga sahabat Nabi Muhammad yang kemudian memberitahu baginda. Baginda kemudian menghantar Abu Bakar untuk berunding untuk membeli Bilal. Kemudian membebaskannya dengan membeli beliau dengan 12 ukiah emas atau 40 dirham. Okey, perbendaharaan. Okey, selepas Bilal bebas daripada jadi hamba, Bilal mendapat jawatan dalam kota Baninah sebagai penjaga Baitul Mal ataupun dikenali sebagai institusi kewangan yang bertanggungjawab mentadbir cukai pada waktu ketika itu. Semasa beliau menjawat, beliau telah agihkan dana kepada janda, yatim, petualang atau disebut sebagai orang yang mengembara dan tidak mempunyai tempat tinggal serta orang yang susah. Okey, jasa dan perjuangan Bilal bin Rabah. Beliau meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah di negeri Syam dan dikebumikan di Damsyik. Sepanjang hayatnya, beliau diakui sebagai seorang yang patuh dan rajin terhadap tanggungjawabnya, ikhlas, amanah, berani, tabah dan sanggup menghadapi risiko demi mempertahankan kebenaran. Dan beliau juga pernah menyertai barisan tentera Islam dalam beberapa peperangan dan dilantik sebagai muazzin yang pertama di dunia oleh Rasulullah dan kerana itulah namanya kini diabadikan kepada setiap muazzin atau Bilal. Okey, seterusnya ialah tambahan iaitu kisah dan air mata Bilal saat Nabi Muhammad wafat. Sepanjang hidup Rasulullah, selama itu pula Bilal bin Rabah menjadi muazzin beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat senang dengan suara Bilal sebab suara Bilal ni kan sedap apabila dia melakukan azan. Tentunya demikian hanya dengan seluruh kaum muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan jenazah insan paling mulia itu dikafankan bila segera berdiri untuk mengumandangkan azan. Begitu juga pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiba-tiba suaranya berhenti. Bilal tak sanggup mengangkat suaranya lagi dan kaum muslim yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis, maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis tersedu-sedu. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Kerana itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi kerana tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Baninah dengan alasan Bilal ingin berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Dan permintaan itu dikabulkan Abu Bakar dengan hati yang sangat berat. Waktu terus jalan, kepimpinan umat kini berada di bahu Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar berada di Damaskus, sang khalifah lantas bertemu dengan Bilal. Kepada sang muazzin ini, ia langsung melepaskan kerinduannya. Umar ingin betul mendengar lagi suara azan Bilal. Amirul Mukminin ini meminta sekali lagi agar sang pelantun panggilan tauhid itu bersedia untuk mengumandangkan azan. Lalu ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Sahabat lain pun turut menangis. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah SAW. Dan Bilal pula
iaitu sang pengemana seruan langit itu tetap tinggal di Damaskus sehingga wafat. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum.